Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 17 September 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita malam dimulakan dengan timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menghadiri sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2021 yang diadakan di Sabah International Convention Centre SICC pada malam Khamis. Beliau mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada majlis tersebut. Antara kenamaan yang menghadiri acara tersebut adalah Tuan Yang Terutama Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri Komunikasi dan Multimedia merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2021 Tan Sri Anwar Musa dan Barisan Menteri Kabinet Negeri Sabah. Majlis tersebut menyaksikan tayangan montaj khas Malaysia Prihatin dan upacara simbolik menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia 2021. Seterusnya, pengujudan Pusat Sukan Tenpin Bowling oleh Persatuan Tenpin Bowling Amatur Sarawak ABAS bukan sahaja menyokong visi sukan negara tahun 2030 tetapi juga menyumbang kepada industri pelancongan sukan Sarawak. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, menerusi inisiatif ini ianya menggalakkan penganjuran di peringkat antarabangsa dan sekaligus meningkatkan kedatangan pelancong ke negeri ini. As the Minister in charge of tourism also, I fully support this kind of initiative because when they have got programs down here, visit some of our tourism product areas. They will be trying our laksa, our mee kolom. They will be visiting quite a number of important places, bringing back souvenirs and all that. That helps our other industries. And without a doubt, we need to start working now in preparing ourselves for post-COVID-19 pandemic recovery strategy that will make us future ready for this. Katanya dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran Sports Hub Tenpin Bowling di IMAD Batu Kawah Kuching pada Jumaat. Mengulas lanjut, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak menambah, Kerajaan Sarawak mahu menjadikan Sarawak sebagai pusat sukan terkemuka di Malaysia dan untuk menjayakannya ianya memerlukan sokongan semua persatuan sukan tempatan. Together, we can achieve all this vision. And many sports associations such as ABAS have already paved ways for our local athletes to reach the pinnacle of their sporting career. With the visionary leadership in ABAS and the continuous support from its members, the association has made us very proud in so many ways. This includes having the privilege to be international partners with Asian Bowling Federation or ABF, as well as International Bowling Federation or IBF. Beliau berharap dengan adanya kemudahan tersebut akan menarik minat peserta antarabangsa bukan hanya untuk pertandingan tetapi untuk program latihan dan bimbingan atlet elit mereka di Sarawak. ABAS sebelum ini telah berjaya menganjur dan menjadi tuan rumah dalam acara Tenpin Bowling Kebangsaan dan Antarabangsa merangkumi Sukan Malaysia SUKMA, Kejohanan Terbuka Antarabangsa Sarawak, Sukan Para Dunia, Kejohanan Bowling Antara Bandar Asia, Kejohanan Bowling Antarabangsa Remaja Asia dan Kejohanan Bowling Sekolah Asia. Berita selanjutnya di Simunjan, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meneruskan usaha menghargai peranan petugas Barisan Hadapan dengan menganjurkan program Terima Kasih Frontliners 2021. Pada kali ini, program tersebut diadakan dengan memberikan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan di daerah Simunjan pada Khamis. Mereka terdiri daripada petugas di Sekatan Jalan Raya SJR di Kampung Lubuk Buntin, Ladang Koperasi Permodalan Felda KPF Kampung Sageng, Kampung Nanas dan Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan. Simbolik penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais dan Adun Simunjan Aula Dris serta Pengarah UKAS Samad Junai. Sementara itu, UKAS turut berkesempatan menemui beberapa anggota petugas Barisan Hadapan yang memohon orang ramai di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP.
bagi Lance Corporal Sylvester Lucas Polian yang bertugas di pos kawalan PKPD Kampung Lubuk Buntin berharap penduduk kampung mematuhi arahan yang telah dikeluarkan pihak berkuasa. Pematuhan kampung seperti biasalah yang dah dikeluarkan oleh SIDAK Perturan Bencana Alam Sarawak supaya penduduk kampung sentiasa berada dekat rumah lah buat masa tu. Sementara itu, Rosni Gurkha yang mewakili warga klinik kesihatan Gedong berharap kerjasama daripada semua masyarakat dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Saya Puan Rosni, anak Gurkha, mewakili klinik kesihatan Gedong sebagai frontliner. Kami berasa sangat berterima kasih kerana kalian semua dari UKAS datang memberikan penghargaan kepada kami dan kami berharap semoga kita semua akan berjaya memerangi wabak COVID-19 ini. Turut senada, anggota Pertahanan Awam Malaysia APM Nur Hidani Abdullah yang bertugas di pos kawalan Kampung Sageng menyeru orang ramai mematuhi SOP untuk mengelakkan penularan wabak tersebut. Dan terlampau mengikut padat di puncak, sama-sama dah kita jaga kita masyarakat kita. Janganlah kesianlah polis tak rela jaga SDR perintah. Ketua Polis Daerah Simunjan DSP Nixon Joshua Ali pula menegaskan arahan untuk orang ramai kekal berada di kawasan PKPD perlu dipatuhi. So, nasihat saya kepada semua masyarakat yang dalam kawasan PKPD supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan keluar daripada kawasan-kawasan yang kita kawal. Karena kalau kita tidak patuh kepada SOP ini, dia akan merebakkan virus kepada orang lain. So kita berusaha untuk menyekat dan memutuskan rantai virus ini. That's why diingatkan kepada masyarakat supaya patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Manakala penguasa Jabatan Sukarela Malaysia Rela Simunjan yang bertugas di pos kawalan Kampung Nanas Muhammad Zairul Zaman Zaini berkata, beliau dan petugas lain bekerja keras untuk memastikan penduduk kampung mematuhi arahan yang telah ditetapkan. So far pematuhan okey dan kita hanya dapat kata okey sebab masa sekarang lalu lintas masih terbuka sebab untuk orang awam. Jadi kita terpaksa bekerja keras sikitlah untuk memastikan penduduk kampung mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkanlah oleh JPBN ataupun JPBD dalam kita menguatkuasakan PKPD inilah. Jadi so far okey, alhamdulillah di Kampung Nanas ini. Dalam pada itu, Dr. Farah Wahidah Muhammad Senan dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Simunjan berkata, selain mematuhi SOP, orang ramai yang belum mendapatkan vaksin agar tampil berbuat demikian dengan segera. Sepanjang musim COVID ni saya berharap semua akan patuh pada SOP yang telah dijalankan. And then untuk vaccination tu, kalau sesiapa yang belum vaksinasi tu harap pergi vaksinasi di tempat yang klinik yang terdekat lah. Berita seterusnya, perayaan Hari Malaysia yang disambut setiap tahun pada 16 September sangat signifikan kepada penduduk Sarawak dan Sabah dalam membentuk jati diri sebagai rakyat Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau berkata, tindakan pemimpin Sarawak terdahulu yang mengambil keputusan menyertai pembentukan Malaysia adalah tepat dan ianya telah memberikan kemajuan dan pembangunan kepada Sarawak. Katanya semasa berucap dalam program ziarah UKAS dengan tema Semarak Kemerdekaan yang diadakan di kawasan penternakan ikan Semula Jadi Tagang di Sungai Beligan Long Pilah pada Khamis. Kerjasama ini adalah untuk memastikan pembangunan di Sarawak khususnya di kawasan pedalaman akan terus dilaksanakan. Dalam pada itu, Dennis turut melahirkan rasa bangga di atas usaha penduduk terus memajukan kawasan penternakan ikan Semula Jadi Tagang ini sehingga menarik perhatian Ketua Menteri meluluskan dana sebanyak RM1 juta bagi mempertingkatkan lagi potensi tagang ini kepada penduduk setempat. Di Matu, program ziarah UKAS bertemakan Semarakan Semangat Hari Malaysia diteruskan di Matu pada Khamis bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan pengguna jalan raya. Program tersebut telah dirasmikan Timbalan Ketua Cawangan PBB Dun Jemoreng yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Aini Latif bertempat di Pusat Sumber Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tian Matu. Pada program itu juga, Aini turut menyampaikan bendera Malaysia dan Sarawak kepada 26 JKKK di kawasan Matu yang dihadiri KMKK bersama penghulu masing-masing.
Aktiviti melekatkan bendera pada kenderaan yang melalui Jalan Raya Utama Matu Daro turut diadakan Aini dan KMKK yang hadir. Di Sibu pula, sempena Hari Malaysia 2021, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK) bahagian Sibu telah menganjurkan program kempen derma darah bertempat di Galeri Kompleks Islam Sarawak pada Rabu. Program itu bertujuan membantu masalah kekurangan bekalan darah di Hospital Sibu selain mewujudkan kesedaran dalam kalangan kaki tangan kerajaan, agensi swasta dan orang ramai akan pentingnya menderma darah untuk membantu menyelamatkan nyawa. Bagi Jamidi Boy, sikap prihatin terhadap mereka yang memerlukan darah mendorong beliau untuk terus menderma darah sehingga sekarang. Banyak sebenarnya lah faktor. Salah satu faktor yang mendorong kita untuk membantulah perasaan nak membantu sebab terutama keadaan COVID sekarang ni orang yang menderma pun mungkin kurang. Satu, terutama orang yang memerlukan lah. So selagi kita selagi kita ada daya ataupun berupaya untuk menderma, selagi itulah kita akan menderma untuk selanjutnya lah, membantu orang lah selain pada kita sendiri, membantu terutama pesakit yang memerlukan darah. Seorang lagi penderma, Azizah On, amat berbangga kerana dapat menyumbang kepada masyarakat dengan menderma darah. Berbanggalah dapat contribute dengan society lah bagi kami lah. Sebab bagi kami, sebab kami berasanya daripada orang Kuching, dan kami sebenarnya dah lama kerja di Sibu untuk 3 tahun. Actually kami di Kuching kami suka aktiviti derma darah lah, sebab kami nak contribute back lah to our society. Tapi bila masa mula tu kami come in as a walk in, and kami rasa glad that I can contribute something, especially masa awareness COVID tu lah bagi kami. Sementara itu, Residen Bahagian Sibu, Wong Hee Sieng berkata, penganjuran kempen tersebut amat signifikan sebagai tanda sumbangan kaki tangan awam kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu program yang kita adakan dalam waktu pandemik. Memang kita tak boleh melakukan, masih dilarang untuk mengadakan majlis sosial. Jadi sebagai satu sumbangan, khususnya kaki tangan awam, kepada masyarakat dan kepada hospital. Kita tahu hospital mengalami kekurangan darah, jadi ini merupakan satu aktiviti yang di mana kita masih boleh dilakukan dan merupakan sumbangan oleh kaki tangan awam khususnya daripada di Bandar Sibu ini kepada masyarakat setempat. Berikut pula di Tatau. Walaupun Hari Malaysia 2021 tidak disambut secara rasmi di daerah Tatau, namun penduduk tetap menunjukkan rasa cinta kepada negara. Menerusi tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Khamis, jalur gemilang dipasang di premis bangunan pejabat, tadika, sekolah dan rumah panjang di daerah Tatau. Penghulu Alistair Aldidigat ketika ditemui mengingatkan golongan muda supaya menjaga negara bersatu padu tanpa mengira agama dan bangsa supaya negara aman, makmur dan maju. Kita irbak dia tu menasib untung tegal tuai-tuai kita minyak bukan yang tu juga. Kemudah ngari ke menua Sarawak ngain sempekat numbuh ke Malaysia. Kita boleh merintah diri nadai berperang ngelaban musuh ke tegal pemintar. Orang ke dulu minyak. Yang lain bakal ke dia tu, aku mesan dengan balon minyak lebak baru. Ke dia tu, jaga menua kita, berserakup mengenal pupu reban bangsa ngetan ke pengikut pemain. Menua ngambil ke menua kita mansang maju. Dalam pada itu, penolong pegawai tadbir daerah Tatau, Long Jok juga turut mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia walau di mana anda berada. Malaysia prihatin, Sarawak gemilang, untuk semua kita jaga kita. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.